my name is Miss Amalia. So we meet again. So in this video kita akan sambung daripada previous video. So this one will be the part 2. So I akan ambil pendekatan untuk penerangan satu persatu. I takkan compilekan dalam satu video, takut korang meletup. So sebab tu I terangkan by part. So basically in the previous video yang sebelum ni kita dah ceritakan dah semua ciri-ciri sudut, semua ciri-ciri tangent dan beberapa contoh untuk tengok macam mana nak guna sudut ni dalam soalan. So untuk video kali ni kita akan sambung from the previous video, iaitu penyelesaian masalah. Macam mana bila soalan tu jadi tukar sikit, macam mana kita nak selesaikan menggunakan ciri-ciri yang ada. Okay, so you guys jangan risau, I akan terangkan satu persatu. Dan actually in e-tuition, apa yang korang boleh dapat, apa yang istimewanya adalah penerangan yang dilakukan sentiasa satu persatu. Kita orang tak akan macam macam tu. Bayangkan satu video, satu soalan. Kita orang tak ada pun buat macam 10 soalan dalam satu video. Okay, so don't worry so much. And kalau korang rasa kita orang ada miss out beberapa soalan yang korang rasa macam sangat-sangat patut dibincangkan, korang rasa penting gila untuk bincangkan, bagi soalan tu kat bawah, esok datang video tu. Macam tu. So that's why you guys please give feedback to us supaya kita orang boleh bagi konten yang bersesuaian dengan korang. And kita orang do our best untuk padatkan dan ringkaskan, tapi masih tidak meninggalkan maklumat-maklumat penting untuk korang. Sebab itu kita orang sanggup untuk buat video untuk korang supaya korang dapat yang terbaik. Dan kita orang buat e-tuition, buat video ni semuanya untuk korang dan secara percuma. Okay, korang tak perlu bayar apa-apa bayaran sekalipun. It's for free. Okay, so this is so good for you guys, especially untuk time PKPB macam ni. Korang tak pergi sekolah, korang tak tahu nak buat apa, dah penat main game, dah muntah, dah penat tengok social media, dah penat tengok TV. So nak tak nak korang tak boleh lari daripada pelajaran. So korang akan macam okay dah, kita belajar lah. Okay, so untuk tips untuk self learning video, apa yang korang boleh buat is korang kena ada starter pack. Nama dia starter pack. I saja je letak nama dia starter pack sebab I tengok kat TikTok banyak orang macam starter pack for picnic, starter pack for going to a cafe. Macam tu lah, macam-macam lah korang. Starter pack for journal lah, apalah. So sekarang di zaman tahun 2020 ni, let's do a starter pack for self learning video. So korang kena ada apa? Korang kena ada pen, korang kena ada pensel, korang kena ada paper, korang kena ada calculator, dan korang kena ada, kalau korang suka benda-benda colour-colour, korang boleh keluarkan semua magic colour yang korang ada. Dan kalau korang suka lekat-lekat, korang boleh keluarkan sticky note, and then korang boleh buat short video about it and tag e-tuition. Okay, so basically just give you some ideas untuk jadikan pembelajaran self learning ni lebih menarik. Okay, so itu saja untuk intro. So by the end of this video, korang akan expose more on a few question yang melibatkan sudut dan tangent. So basically I dah terangkan dah semua sudut-sudut yang ada in the previous video, and kalau korang nak fahamkan lagi, korang boleh refer to the previous video and dengar cerita I satu persatu tentang setiap ciri-ciri yang ada. Okay, don't worry so much guys. Kita memang ada terangkan benda ni dan korang boleh refer to the previous video. Okay, so tak adalah nanti kan korang nak dengar cerita yang sama lagi. Alamak, cikgu ni cerita benda yang sama lagi. So tak apa, korang boleh je refer to the previous video untuk dengar I cerita pasal setiap satu ciri-ciri yang ada dekat sini. Sebab I nak dalam video ni, I nak fokus pada soalan. So soalan ni macam agak susah sikit. Okay, so kita tengok kepada soalan. Let's go. So ingat kita akan gunakan semua sudut dan tangent yang ada dekat sini. Okay, okay, so kita tengok soalan. Let's go. Raja, okay, raja di sebelah bukan raja di bawah. Raja di sebelah menunjukkan ilustrasi artis bagi keratan rentas sebuah model kapal laut yang dimasukkan ke dalam sebuah bekas berbentuk sfera. So kalau korang tengok ada
Kita patung lah, macam satu koleksi botol, dalam tu ada kapal lah, something like that lah. Sebuah model kapal diletak dalam sfera, dalam tu kosong, dia macam bulat dan dia letak dalam tu. Okay, letak kapal lah. Okay, garis lurus FG ialah diameter. So bila diameter maksudnya dia melalui titik tengah. So ini titik tengah lah, korang anggaplah ni titik tengah, korang tahu. Okay, so korang tahu FG tu adalah titik tengah. FG tu adalah diameter, sorry. Okay, so bagi bekas sfera itu, dan ABCDE ialah garis lurus. Cari sudut DCG. So kalau korang tengok in the previous video, I dah cerita dah, bila kita nampak ni, kita tahu ini adalah sudut, ini adalah yang kita nak cari, C. Okay, kita nak cari C. So DCG maksudnya kita nak yang ni. So yang warna merah ni yang kita nak. Okay, so jangan risau, kita akan tengok satu persatu. So kalau korang tengok kat sini, dia melibatkan 4 segi. 1, 2, 3, 4. So terus korang tengok dekat nota. Okay, so ini 2 ni kita nak guna, sebab dia melibatkan 4 segi. So kita nak guna ni. So yang ni korang boleh eliminate. Okay, so korang fokus kat ni kan, eliminate. So korang boleh fokus lah, jangan eliminate. Mungkin kita kena guna juga, tapi kita fokus kat 2 ni. Okay, so kita tengok dekat sini. Kalau nak guna yang ini, kita kena tahu sudut yang kat dalam. Masalahnya kita tak tahu pun sudut kat dalam berapa. Ada yang ada luar. So kalau luar, kita mesti guna yang ini sebab dia ada melibatkan sudut di luar. So sudut di luar ni akan sama dengan yang dalam, A sama dengan B. So jom tengok dekat sini. I akan guna warna hitam. Okay, 75, sini pun 75 darjah. Okay, sebab kita guna konsep ni. Okay, dia berhadapan luar, lepas tu dalam. Okay, Okay. So kita guna yang biru pula, 55 kat sini. So 55 pun dekat sini. Okay, I akan terangkan satu-satu. So ini pun menggunakan konsep yang ini. Luar tu bersamaan dengan yang kat dalam, berhadapan, 55 darjah. Okay, so kita tahu yang dalam ni 2 ni sama, X. Okay, so dia dah bagi hint. So aku tahu warna merah pula. Dia dah bagi hint, dia cakap FG ialah diameter. Kenapa agak-agaknya dia bagi tahu FG diameter? Dia bagi tahu FG diameter sebab, okay, kalau korang tengok kat sini, korang nampak ni diameter. So warna merah. Okay, and then korang nampak kat sini, bila diameter, bila ada satu garis diameter dan satu lagi titik kena dekat bulatan, kita akan guna yang ni. So ingat, bila dia melibatkan diameter dan satu lagi titik kena dekat bulatan, kita akan gunakan ciri ini. So nampak tak saya cakap? Dia tak, memanglah kita akan fokus kat sini, tapi tiba-tiba termasuk juga yang lain. So sorry, saya cakap eliminate tadi. Jangan eliminate, korang fokuskan ni. Tapi bila dah tak nampak jalan lain, cuba untuk tengok ciri-ciri yang lain. Okay, so kita akan guna yang ni sebab dia diameter dan satu lagi titik kena dekat bulatan. Okay, so I bawa keluar. Okay, so I tahu ini adalah 90 darjah. So ini adalah 90 darjah, ini adalah 75 darjah. Okay, so I boleh tahu sudut yang ni, warna hitam ni. So I buat warna hitam kat sini. So I boleh tahu sudut kat sini. Macam mana I tahu? Sebab sudut keseluruhan segitiga adalah 180 darjah. Okay, so 180 darjah tolak 75 tolak 90. Okay, 180 tolak 75, korang akan dapat 105. 105 tolak 90, korang dapat 15 darjah. So yang ini, yang dalam ni adalah 15 darjah. Tetapi, okay, so I akan keluarkan. So I keluarkan
Macam ni, I keluarkan sikit. Okay, so korang tahu ni 15 darjah. Ni G So ni yang warna biru. Sini X, sini pun X. Dan korang tahu keseluruhan adalah 55 darjah. So macam mana nak tahu X? So nak tahu X, 2X tambah 15 darjah sama dengan 55 darjah. Okay, so 2X sama dengan 55 darjah. 15 pindah sana jadi tolak, so dia akan jadi 40 darjah. Okay, so I sambung kat sini. So X sama dengan 40 darjah. 2 pindah sana akan jadi bahagi, sebab 2 dengan X ni adalah darab. So bagi 2, so jadi 20 darjah. So X dia adalah 20 darjah. Okay, so korang tahu ni 20, ni 20, yang ni pun 20. So yang kat sini dia warna hitam lah. Okay, ni 20, yang ni pun 20. Okay, so sekarang ni kita nak cari yang warna merah ni. Okay, nak cari warna merah ni kita akan guna, so I akan guna warna hitam. Okay, kita akan guna segitiga yang ini. CDG. So kita akan guna CDG. Okay, so I buat kat sini lah. Okay, CDG. Okay, yang warna hitam So korang tahu ni 20, korang dah kira tadi. Yang ini, boleh tak kita tahu ni berapa? So yang ini I pakai warna biru. Kita tahu A, B, C, D, E ialah garis lurus. So apa ciri-ciri garis lurus? Ciri-ciri garis lurus ialah dia 180 darjah. Okay, so bila korang tahu sini 55, yang ni 90, nak tahu yang biru ni. Okay, 180 darjah tolak 90 tolak 55. So korang akan dapat 90 tolak 55, korang akan dapat 35 darjah. So yang biru ni 35 darjah. Okay, so 35 darjah kat sini, 20 darjah kat sini. Macam mana nak tahu yang ni? Yang ni warna merah, sebab kita nak yang warna merah ni. So kita tahu keseluruhan adalah 180 darjah. Sudut keseluruhan segitiga adalah 180 darjah. Tolak dengan 20, tolak dengan 35. So korang akan dapat 180 tolak 20, 160. 160 tolak 135, korang akan dapat 125 darjah. So jawapan akhir dia adalah sudut DCG sama dengan 125 darjah. Okay, so I akan cerita yang ni datang ni adalah pertama, ni adalah yang kedua, ni adalah yang ketiga, yang ni adalah keempat. Okay, so korang boleh salin satu-satu, korang boleh susun jadi cantik macam mana. Okay, so ini adalah ilustrasi yang I boleh terangkan mengikut flow satu persatu. Dan what you can do is you guys can try to rewind and tengok balik macam mana I terangkan. Dan korang juga boleh buat, korang padam balik semua ni dan try buat balik and then compare dengan jawapan I. Okay, so ini adalah cara macam mana untuk jawab soalan ni. So nampak tak, daripada kita menggunakan lebih daripada satu ciri-ciri kat sini. So sebab tu is best bila kita buat latihan, kita refer kepada gambar nota ni. So bila korang refer pada gambar nota ni, korang tak lost. Okay, sebab korang tengah buat latihan. And then at the same time, korang sebenarnya secara tak sedar korang cuba masukkan ciri-ciri tu dalam ingatan lah. So tak rugi sebenarnya bila korang buat macam tu. Okay, so what you can do, kalau korang rasa nak lagi cantik lagi, korang boleh having this one drawing block and then korang masukkan semua yang ada dalam ni, masukkan dalam satu paper and then korang lukis yang cantik. So dari situ korang sebenarnya create an imagination dalam your mind, and korang akan lebih mudah ingat dan lebih mudah faham. Okay, so
So ini adalah cara untuk kita selesaikan masalah. So I akan terangkan lagi in the next video untuk satu lagi soalan, sebab I tak nak you guys cry macam macam tu. So I akan make sure you guys satu-satu. I tak suka cramkan terus semua benda. And at the same time, I nak bagi you guys real question yang boleh keluar dalam exam. So ini adalah salah satu soalan yang boleh keluar lah. So usually soalan macam ni keluar dekat bahagian C. Okay, untuk bahagian B, basically dia akan tanya macam ni je, sudut ni sama tak dengan yang ni. So sebenarnya dia just fill in the blanks, tapi yang selalu barainya adalah dekat bahagian C, dan bahagian C ada 60 markah. Sayangnya begitulah. Okay, so bahagian A dia mudah sikit, tapi dia still ada pengiraan. Tapi bahagian C lah kena ada jalan kira and everything, and kena banyak latihan lah. So you guys don't give up. I know ramai macam matematik susah je. Dia tak susah kalau korang buat latihan dan korang cuba fahamkan konsep dia. Tu je, tak ada apa-apa masalah pun sebenarnya matematik. Dia bukan macam sains ada banyak fact yang korang kena ingat. Tapi matematik, kalau korang dah dapat konsep dia, keluarlah apa-apa soalan pun korang boleh jawab. Okay, so it's okay. Kita akan pergi bincangkan lagi in the next video untuk soalan yang lagi satu, last kali, part 3, and then we are good to go for this topic. Okay, so thank you so much for you guys to watch our videos. Keep on supporting us, and jangan lupa subscribe, and jangan lupa follow all social media yang kita orang ada supaya korang dapat latest update. Jangan lupa juga klik notification on untuk korang dapat latest video, and please support our video supaya kita orang boleh buat video lebih banyak lagi untuk korang. And we are so excited. Every day we come to office and record this, and we are so happy and excited to share this knowledge dengan korang, sebab we know that we are a part of community yang memang nak tolong korang in terms of education. We believe in high quality education for all. So that's sebab tu kita orang provide this platform secara free. Okay, so jangan lupa juga share, like and comment kalau korang ada apa-apa video, ada apa-apa request, let us know. And that's it. Thank you so much. See you guys in the next video. Bye guys.